Terlebih dahulu saya ingin merakamkan bahawa Cenah menjunjung setinggi-tinggi kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Taruk Khusus Tuanku Boris Ibni Almarhum Tuanku Munawir di atas titah ucapan Tuanku pada 4 Mei 2020 yang lalu. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku kerana kesudian Tuanku untuk mencemar Duli untuk rasmikan persidangan Dewan Yang Mulia ini pada bulan Mei yang lalu, walaupun pada ketika itu masih di bawah tempoh PKP. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk membahaskan Rang Undang-Undang Perperkaraan 2021 ataupun Belanjawan 2021 untuk Negeri Sembilan sama-sama dengan usul pembangunan. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berhormat Si Kamat Menteri Besar Negeri Sembilan, Barisan Esko, Setiausaha Kerajaan Negeri dan Pegawai Kewangan Negeri kerana telah merangka dan membentangkan satu belanjawan yang tepat, berani lagi bertanggungjawab. Saya mengatakan bahawa ini satu belanjawan yang tepat walaupun kita membentangkan satu belanjawan defisit dengan defisit yang besar 112 juta, tetapi ini adalah satu keputusan yang tepat seperti yang saya telah ujarkan pada persidangan yang lepas bahawa dalam keadaan kita menghadapi wabak COVID pada ketika ini dan kemerosotan ekonomi, kerajaan mempunyai tanggungjawab yang besar untuk membantu rakyat dan merangsangkan ekonomi, dan perbelanjaan kerajaan itu amatlah penting. Dan ia amat berani kerana ini merupakan satu belanjawan defisit yang boleh dikatakan terbesar dalam sejarah Negeri Sembilan. Memang ia satu defisit yang besar, tetapi apa yang perlu kita titik beratkan ialah bahawa kerajaan Negeri Sembilan mampu untuk menampung belanjawan defisit ini. Kerana defisit ini bukan dibiayai melalui pinjaman, tetapi dibiayai melalui lebihan dalam akaun hasil disatukan kerajaan negeri yang mempunyai reserve akaun hasil disatukan lebih 500 juta. Keseluruhan reserve kita ada hampir 1 bilion. Jadi ia tidak memberikan kesan yang negatif kepada negeri kerana kita tak payah pinjam untuk membiayai defisit ini. Kita mempunyai hasil, mempunyai sumber yang mencukupi untuk membiayai defisit yang besar ini. Dan ini juga menunjukkan bahawa pihak kerajaan negeri, terutamanya Yang Berhormat Si Kamat, mendengar pandangan-pandangan daripada ahli-ahli yang berhormat. Bukan saja saya mencadangkan bahawa perlunya ada belanjawan defisit untuk tahun depan, malah Yang Berhormat Rantau juga menyarankan perkara yang sama dalam persidangan yang lepas. Oleh kerana kita faham bahawa defisit ini adalah perlu kerana kita perlu membelanjakan lebih pada ketika ini kerana rakyat tengah susah, rakyat tengah menderita dan banyak perniagaan memerlukan suntikan daripada kerajaan dan rakyat memerlukan bantuan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas kepada Yang Berhormat Si Kamat kerana satu keputusan yang sangat baik yang telah pun dibuat oleh Yang Berhormat Si Kamat. Ramai yang tidak menyentuh perkara ini, tetapi dalam kertas bilangan 6 2020 yang telah dibentangkan bersama-sama dalam Dewan Yang Mulia ini, kerajaan negeri telah bersetuju untuk memotong sebanyak 10% daripada gaji bulanan Yang Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan dan Yang Berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri selama 6 bulan bermula pada bulan Januari hingga Jun 2021. Ini adalah satu tindakan yang sangat murni kerana ini menunjukkan bahawa Yang Berhormat mentadbir Negeri Sembilan melalui kepimpinan, melalui teladan. Ini menunjukkan teladan yang baik kerana ini menunjukkan bahawa kerajaan negeri peka
peka, sensitif dan ada semangat kepedulian kepada rakyat, memahami kesusahan rakyat. Maka walaupun 10% itu bukannya angka yang sangat besar, tetapi itu adalah satu simbolik bahawa kepimpinan negeri kita bersama-sama bersolidariti dengan rakyat yang sedang susah. Berbanding dengan ada negeri lain dalam keadaan wabak sekarang ini, ada yang menaikkan gaji Menteri Besar dan ahli-ahli Exco. Ada sebuah negeri yang baru-baru ini menaikkan gaji dan allowance Menteri Besar, Exco dan juga ADUN. Ada juga satu negeri yang membeli kereta-kereta baru kepada Exco mereka. Tetapi kita berterima kasih bahawa di Negeri Sembilan tidak ada keputusan-keputusan seperti itu dalam ketika kita menghadapi wabak ini. Dan ini menunjukkan satu contoh yang sangat baik yang saya ingin puji dan wawarkan kepada orang ramai. Yang keduanya, memang kita tahu bahawa ada pelbagai peruntukan dinaikkan. Semalam saya tak sempat berada dalam Dewan Yang Mulia ini, Datuk Ketua, saya mohon maaf sebab saya kena pergi ke sidang parlimen pada petang semalam. Tetapi saya mendengar balik ucapan-ucapan ahli-ahli yang berhormat. Kerana persidangan Dewan sekarang ini kita terbuka. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua. Kerana sidang Dewan sekarang ini amat terbuka. Segala yang diucapkan dalam Dewan Yang Mulia ini disiarkan melalui FB Live Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Saya malam semalam sampai pukul 2 pagi saya dengar balik ucapan-ucapan daripada ahli-ahli yang berhormat. Saya mendengar ucapan daripada Yang Berhormat Juasir yang mempersoalkan mengapa P50 itu naik daripada 10 hingga 30 juta, 3 kali ganda. Yang Berhormat Juasir kata dia macam dapat menemu sesuatu lah daripada handset, itu cadangan daripada cenah. Betul, saya mengatakan bahawa itu cadangan daripada saya. Dalam ucapan bajet tambahan pada sidang yang lepas, saya mencadangkan P50 itu naik daripada 10 hingga 30 juta. Tetapi kenaikan itu bukannya pegawai kewangan negeri sebab saya ucap 30 juta, maka figure itu plug 30 juta. Sudah tentunya ada banyak kajian, ada banyak perincian dan penelitian yang telah dibuat untuk mencapai angka tersebut. Dan saya difahamkan ada satu retreat pemimpin-pemimpin kerajaan negeri tertinggi, pegawai-pegawai kanan kerajaan negeri bersama-sama dengan Menteri Besar dan ahli-ahli Exco dan adun-adun kerajaan diadakan untuk mengadakan satu bengkel untuk mendengar pandangan dan juga mencari titik pertemuan bagaimana untuk kita merangka belanjawan ini. Dan saya yakin bahawa angka 30 juta itu walaupun ia besar, walaupun ia hanya satu kepala besar P50 yang kita faham dalam Dewan Yang Mulia ini, saban tahun P50 itu dia tak ada perincian. Dia berikan kepada pejabat Menteri Besar. Tetapi saya amat yakin bahawa P50 ini digunakan sebaik-baiknya untuk membiayai pelbagai inisiatif touchpoint yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dan saya yakin semua itu boleh di-accountablekan. Kerajaan Pakatan Harapan sudah tentunya kita mendukung transparansi dan kita tak ada masalah untuk menyatakan apakah peruntukan-peruntukan itu. Dan saya yakin Yang Amat Berhormat Menteri Besar apabila menggulung nanti sudah tentunya akan menggariskan bagaimana P50 30 juta itu digunakan. Dan saya nak tegaskan bahawa ini bukannya untuk kegunaan Menteri Besar peribadi, tetapi ini digunakan untuk rakyat. Digunakan untuk membiayai pelbagai inisiatif untuk membantu rakyat. Betul lah dalam pembentangan ataupun dalam kertas Dewan kita ini, daripada dulu format kita dia hanya kepala besar, P50 berapa, P56 berapa, P51 berapa. Mungkin dalam penggulungan nanti boleh diperincikan lagi supaya ini memberikan kefahaman kepada adik-adik Dewan dan juga orang ramai bagaimana peruntukan itu diguna pakai. Saya juga ingin meningkatkan Yang Berhormat Juasir walaupun dikatakan 3 kali ganda. Tetapi kalau Yang Berhormat Juasir masih mengingati fakta yang sebenarnya, P50 ini base-nya kalau dulu-dulu dia 2 juta saja. Datuk Ketua, saya masuk Dewan Yang Mulia ini pada tahun 2004 selepas PIU ke-11.
Belanjawan pertama yang saya bahaskan ialah untuk belanjawan 2005. Saya masih ingat dalam Dewan Yang Mulia ini, saya duduk di atas sana lah, yang paling hujung sana, sebagai wakil pembangkang. Pada ketika itu saya membahaskan belanjawan, dan saya ingat figure itu P50 tu 2 juta saja base-nya. Tetapi kalau tak silap saya, belanjawan 2006 ataupun 2007 yang berhormat rantau pada ketika itu telah pun menaikkan P50 daripada 2 juta sehingga 10 juta. Kalau dikira kenaikan kadarnya pada ketika itu naik 5 kali ganda, 500%. Jadi tak ada masalah lah, sekarang ini naik 3 kali ganda. Itu betul, mohon mencelah. Dia daripada 2 juta kepada 5 juta. Kalau- Kemudian baru 10 juta. Kalau saya ingatlah, saya boleh kita cek fakta. Saya tak ada nak masalah. betulkan, dia daripada 2 juta kepada 5 juta. Ya. Yang 10 juta tu selepas tahun 2013 rasanya. Dia 2, 5, 10. Nak betulkan saja supaya fakta itu betul. Tak ada masalah. Seingat saya ialah 2 hingga 10. Kalau ada pembetulan mengatakan daripada 5 dulu, tak ada masalah. Walau apapun, saya kira kenaikan itu bukannya untuk kepentingan mana-mana pihak. Ini kepentingan untuk rakyat, bukannya kepentingan peribadi. Bukannya Yang Berhormat Menteri Besar boleh pakai sewenang-wenangnya peruntukan itu. Tetapi saya yakin bahawa peruntukan itu adalah perlu pada ketika kita menghadapi wabak sekarang ini. Untuk makluman, ya, memang sebagai ketua kerajaan, memang pejabat Menteri Besar itu amat penting sebagai payung kepada pelbagai inisiatif. Malah ini bukan sesuatu yang luar biasa. Kalau di peringkat kerajaan persekutuan, pejabat Perdana Menteri, terutamanya Jabatan Perdana Menteri, mempunyai dana yang cukup besar. Slush fund-nya ataupun peruntukan yang boleh digunakan budi bicaranya oleh Yang Berhormat Perdana Menteri lebih 1 bilion. Dia punya projek mesra rakyat dan sebagainya, di Parlimen pun tak ada butiran. Dia hanya butiran projek mesra rakyat 1 bilion. Boleh digunakan oleh Yang Berhormat Menteri Besar, oleh Perdana Menteri dengan kelulusannya. Tetapi memang kita meminta supaya ada ketelusan dalam perkara ini. Saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Rantau, perlu ada keterusan. Kita nak memastikan bahawa sebarang peruntukan yang diguna pakai itu ataupun diluluskan itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya haraplah bahawa peruntukan ini kita dapat manfaatkan untuk kepentingan dan juga kebajikan rakyat. Datuk Ketua, saya juga ingin mengatakan bahawa saya menyokong penuh semua inisiatif yang telah dibentangkan, kesemuanya 53 inisiatif touchpoint yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang berjumlah hampir 70 juta pembiayaannya. Jadi 53 inisiatif itu telah pun mengambil kira peruntukan sebanyak 70 juta. Dan 70 juta itu sudah tentunya merangkumi juga peruntukan di bawah P50 tadi. Dan saya mengatakan bahawa 53 inisiatif ini walaupunnya semuanya sangat baik, tetapi apa-apa pun dasar yang baik, yang paling penting dia mesti diketahui oleh rakyat. Mestinya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk rakyat. Justru itu saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan negeri supaya menubuhkan satu unit pemantauan pelaksanaan. Mungkin unit ini boleh diletakkan di bawah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, SUK, supaya unit ini kerjanya memantau semua inisiatif ini dari segi pelaksanaannya. Setiap bulan perlu ada laporan kepada pihak Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, kepada ESCO, supaya ESCO memahami dan mengetahui bagaimana peruntukan itu diguna pakai. Walaupun ada peruntukan, dia mesti digunakan, dibelanjakan dan sampai kepada kumpulan sasar. Itu baru ada tempiasnya. Jadi pemantauan itu sangat penting. Kita tak nak ada dalam keadaan bahawa ada peruntukan tetapi tidak dibelanjakan, tidak diluluskan kepada kumpulan sasar, kepada orang-orang yang memohon. Jangan nak tunggu sampai bulan 10, bulan 11 baru kita nak spend semua duit itu. Dia tidak efisien kalau begitu. Jadi perlunya unit pemantauan ini supaya memastikan setiap bulan ada perancangan apa-apa peruntukan, apa-apa inisiatif itu dilancarkan secepat mungkin sampai ke bawah dan sampai kepada kumpulan sasar.
Kerana perkara ini sangat penting, saya memberikan satu contoh apabila Yang Amat Berhormat Si Kamat membentangkan inisiatif tersebut. Salah satu contoh umpamanya bantuan untuk peralatan implan ortopedik. Untuk tahun ini, tahun 2020 pun ada peruntukan 500,000. Tetapi setakat sekarang ini, dah bulan Disember lah, penghujung tahun, yang dilaporkan hanya 270,000 saja yang telah pun dibelanjakan, yang hanya memberikan manfaat kepada 48 individu saja. Jadi dari segi perbelanjaannya tidak mencapai sasaran yang baik kerana hanya 54%. Minta pencerahan sebentar mengenai operasi ataupun pembedahan yang dilakukan di hospital banyak tertangguh disebabkan COVID. Jadi perkara tersebut telah menyebabkan bilangan pemohon berkurangan. Betul. Terima kasih kepada penjelasan Si Kamat. Cuma saya nak katakan, saya menggunakan contoh inilah. Mungkin memang saya tahu bahawa faham bahawa banyak pembedahan ditangguhkan kerana COVID, dan hospital Tunku Jaafar pun digunakan sebagai hospital untuk untuk pesakit-pesakit COVID. Tetapi apapun, ini satu contoh, tetapi yang perkara-perkara yang lain, inisiatif yang lain, saya rasa perlu ada pemantauan yang lebih baik, yang lebih rapi, supaya peruntukan-peruntukan itu mesti sampai dan mesti dibelanjakan dengan baik. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyatakan, untuk mencadangkan, saya juga membaca ucapan daripada Yang Amat Berhormat pada Jumaat lepas, di mana juga diperuntukkan sebanyak 10 juta untuk akaun amanah bencana untuk membantu kebajikan rakyat dan juga kepada frontliners. Daripada 10 juta ini untuk membantu mereka-mereka yang terkesan daripada wabak COVID-19. Memang ini satu peruntukan yang sangat baik. Dia memberikan peruntukan dan juga bersedia untuk penyediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan untuk membantu mereka-mereka yang terkesan. Dan salah satu golongan yang amat terkesan daripada beberapa keputusan PKPB ini, terutamanya apabila Kementerian Pendidikan Malaysia memutuskan supaya sekolah-sekolah ditutup kesemuanya sehingga tahun depan. Ini memberikan kesan pendapatan kepada beberapa golongan yang ada hubung kaitnya dengan persekolahan. Umpamanya kepada pengusaha-pengusaha dan pemandu-pemandu bas sekolah. Mereka langsung tak ada pendapatan. Apabila sekolah ditutup, diberhentikan, maka ibu bapa pun tak payah tambang bas sekolah kepada pengusaha-pengusaha ini. Juga kepada operator-operator kantin sekolah. Apabila sekolah ditutup, mereka hilang pendapatan. Justru itu, sukacita saya ingin cadangkan kepada pihak kerajaan negeri supaya menggunakan peruntukan akaun amanah bencana ini, 10 juta yang telah diperuntukkan itu, untuk memberikan bantuan one-off sebanyak RM500 kepada semua pengusaha dan pemandu bas sekolah serta operator-operator kantin di seluruh Negeri Sembilan. Untuk pengusaha dan juga pemandu bas sekolah, sebenarnya bilangannya bukannya terlalu ramai. Saya telah pun mendapatkan maklumat daripada Agensi Pengangkutan Awam Darat, APAD, di mana di seluruh Negeri Sembilan yang telah pun mendaftar yang ada permit dengan APAD berjumlah 729 orang. Ini termasuk pengusaha-pengusaha bas charter, bas persiaran dan sebagainya. Yang kebanyakannya bas sekolah, tetapi termasuk semua pengusaha bas sekolah, pengusaha bas pun jumlahnya hanya 729 orang. Jadi saya rasa bahawa kalau jumlahnya tak begitu besar, kerajaan negeri mampu untuk memberikan bantuan one-off kepada setiap daripada mereka. Kalau RM500 seorang, 729 orang tak sampai pun RM400,000. Jadi saya harap ini dapat dipertimbangkan oleh pihak kerajaan negeri supaya bantuan ini dapat diberikan kepada mereka yang betul-betul dan benar-benar hilang punca pendapatan. Umpamanya pengusaha bas sekolah dan operator kantin sekolah, yang memang saya rasa tak ada orang pertikaikan bahawa mereka ini hilang punca pendapatan mereka. Touchpoint yang kedua yang saya juga ingin sentuh sedikit ialah berkenaan dengan pemasangan billboard yang diperuntukkan 2 juta. Dalam pengumuman pada minggu yang lepas, daerah Port Dickson, Kuala Pilah, Tampin, Jempur diberikan peruntukan ini ataupun dipasang billboard LED ini. Tetapi saya rasa mungkin Yang Amat Berhormat Si Kamat terlepas pandang, jelebu tak ada.
Sikamat, Jelebu belum ada. Sikamat. Saya harap Sikamat dengar lah. Sebab Jelebu, saya balik kawasan Cena, dia mesti melalui Kuala Kelawang. Saya bukannya cadang untuk letak LED billboard itu di Cena. Saya cadangkannya letak di Kuala Kelawang, di tengah-tengah pusat bandar Kuala Kelawang, di mana saya kalau balik Titi mesti melalui Kuala Kelawang. Kuala Kelawang itu pada malamnya cukup sunyi, sepi. Kalau tak percaya boleh tanya DO. Dia pun setuju. DO orang Rembau. Tapi dia pergi Jelebu, dia kata malam-malam tu cukup sunyi sepi. Memang saya tahu bahawa Kuala Kelawang itu kalau malam tu memang tak ada banyak aktiviti. Jadi mungkin di tengah-tengah Bandar Kelawang itu, di mana ada satu mini stadium, ada padang, boleh kita letak satu billboard LED yang besar, yang kalau ada acara-acara sukan yang besar-besar, kita boleh tayangkan acara-acara itu melalui billboard dan menghimpunkan anak-anak muda. Ini lepas COVID lah, bukan sekarang ini. Dan kalau kita buat begitu, ada baiknya untuk pekan-pekan dan bandar-bandar kecil seperti Kuala Kelawang dan sekitarnya, kerana ini juga memberikan peluang perniagaan kepada orang-orang tempatan. Kalau ada acara-acara besar, mereka boleh buat gerai-gerai makanan dan minuman dan sebagainya. Dan ini memberikan sedikit peluang perniagaan kepada orang-orang di luar bandar. Jadi ini saya amat harap dia dapat dipertimbangkan supaya kita menepati janji kita dalam manifesto Pakatan Harapan. Setiap daerah ada sekurang-kurangnya ada satu LED billboard yang besar ini untuk menayangkan acara-acara sukan yang besar untuk anak-anak muda. Seterusnya, satu lagi touch point yang saya juga nak sentuh sedikit berkenaan dengan kaunter bergerak berpusat yang telah diperuntukkan untuk memberi 6 van. 6 van tersebut itu dapat bergeraklah ke merata tempat. Kalau ikut di sini peruntukan untuk van ini diperuntukkan 1.12 juta untuk memberi 6 van untuk 6 daerah, untuk 6 pejabat tanah daerah. Memang ini satu konsep yang baik. Saya faham bahawa di kawasan-kawasan luar bandar, perkhidmatan seperti ini amat berguna. Kerana bayangkan umpamanya pengundi saya di Kampung Cenah, nak pergi Kuala Kelawang pun lebih 20 km. Dia nak pergi berurusan dengan pejabat-pejabat kerajaan, nak berurusan dengan bank, 20 lebih kilometer daripada Kampung Cenah nak pergi ke Kuala Kelawang. Bukan datang Seremban pun, pergi Kuala Kelawang pun lebih daripada 20 km. Jadi amat payah kalau mereka tak ada kaunter-kaunter bergerak seperti ini. Jadi saya menyokong penuh inisiatif seperti ini. Cuma saya nak cadangkan bahawa apabila van bergerak ini beroperasi, saya mencadangkan supaya pejabat tanah dan daerah juga berbincang dengan agensi-agensi kerajaan yang lain, terutamanya agensi-agensi kerajaan pusat. Bukan saja dari segi memungut cukai tanah, tetapi umpamanya saya tahu bahawa JPJ pun ada van bergerak. Tetapi apabila kalau PBT ada van bergerak seperti ini, boleh cantumkan khidmat mereka. Umpamanya untuk urusan memperbarui lesen memandu, cukai jalan dan sebagainya, itu boleh dicantumkan bersama. Kalau bolehlah dari segi operasinya. Begitu juga saya cadangkan supaya PBT ataupun pejabat tanah dan daerah ini berhubung dengan dan berbincang dengan bank-bank tempatan. Umpamanya bank-bank utama seperti Maybank dan CIMB. Kerana saya nak melontarkan supaya kita ada khidmat perbankan ini secara bergerak kepada orang-orang di luar bandar. Saya sebagai wakil rakyat yang mewakili kawasan luar bandar, saya faham kerana saya dengar permintaan daripada rakyat di bawah. Di kawasan saya di Simpang Durian hanya ada satu bank, Agrobank saja. Dulu ada 2 mesin ATM, sekarang tinggal satu saja di Agrobank saja. Satu lagi mesin ATM itu terletak dalam Petronas dulu. Sekarang Petronas itu dia kata sebab transaksinya terlalu rendah, bank kata kalau nak teruskan ATM itu kena bayar kos operasi dia. Maka pengusaha stesen minyak itu mengatakan kepada saya, dia kata tak berbaloi lah kalau saya membayar kos itu beribu-ribu ringgit, padahal itu hanya satu perkhidmatan percuma kepada rakyat. Jadi saya berbincang dengan bank. Bank pula kata, dia kata nak letak satu mesin ATM, kecuali ada transaksi yang besar, mereka juga tak nak letak. Jadi ini memberikan kesan kepada orang-orang di luar bandar. Dan saya berharap perkhidmatan perbankan secara bergerak ini dapat kita usahakan. Saya difahamkan di Sarawak sudah ada perkhidmatan seperti ini. Jadi mungkin kita boleh menggunakan konsep kaunter bergerak berpusat ini untuk
untuk kita mengintegrasikan pelbagai perkhidmatan. Bukan saja perkhidmatan daripada agensi kerajaan untuk memungut hasil, tetapi untuk memperbaharui cukai jalan, lesen memandu dan sebagainya. Dan juga untuk perkhidmatan perbankan juga boleh kita sama-sama integrasikan. Jadi saya harap ini dapat dipertimbangkan, dapat dibincangkan dengan pelbagai agensi dan pelbagai pihak supaya kita menggunakan peralatan ataupun van ini dengan sebaik-baiknya. Seterusnya, Datuk Yang Ketua, saya juga nak sentuh sedikit berkenaan dengan satu lagi inisiatif yang sangat baik daripada kerajaan negeri, iaitu allow untuk BAS, bantuan anak sekolah, tambang bas sekolah yang kita berikan kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid daripada keluarga miskin bernilai RM550 seorang pelajar setiap tahun. Pada beberapa bulan yang lepas, saya juga sempat untuk menyampaikan bantuan-bantuan ini kepada anak-anak di kawasan Dun Cenah. Cuma saya nak cadangkan supaya kita mulai tahun depan, mekanisme pemberian ataupun penyaluran bantuan ini dapat ditambah baik. Umpamanya, yang pertamanya, saya harap senarai-senarai nama itu, sebab kita mengambil senarai nama itu daripada e-kasih. Pihak adun pun tak tahu siapa penerimanya. Kita menerima daripada e-kasih. Tetapi ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa ada orang-orang yang tertinggal, ada orang-orang yang lebih memerlukannya tertinggal, seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Rantau. Kalau kita tidak ada satu mekanisme yang baik, mungkin ada orang-orang yang pandang saja tak dapat bantuan, yang perlu dapat bantuan itu tak dapat. Jadi mungkin ada kes-kes terpencil seperti ini, dan saya cadangkan supaya mekanisme penyaluran bantuan itu ditambah baik, supaya senarai nama itu mungkin boleh ditapis dulu oleh pihak PIBG, supaya kita pastikan setiap orang yang mendapat itu memang layak, dan yang keduanya, orang yang betul-betul perlukan bantuan itu juga tidak terlepas daripada pandangan kita. Kerana dasar yang kita ada sekarang ini, kita ambil senarai itu daripada e-kasih, dan mungkin ada sampai, saya ada satu kes di mana satu keluarga dapat 3, ketiga-tiga anak dapat. Jadi yang dapat itu, mereka sudah tentunya gembira lah. Kalau RM550 seorang, 3 anak dapat RM1,650. Lebih banyak daripada bantuan daripada kerajaan pusat. Cuma saya nak cadangkan supaya dasar itu dilihat balik. Mungkin kita ada hadnya untuk satu keluarga, mungkin hadkan 2 anak umpamanya. Supaya peruntukan yang sedia ada itu dapat menampung juga bantuan kepada mereka-mereka yang lebih memerlukannya. Jadi saya harap perkara ini dapat dilihat, ditambah baik supaya dasar dan juga mekanisme pemberian bantuan itu dapat kita pastikan bukan saja telus, tetapi yang paling penting semua bantuan itu sampai kepada kumpulan sasarnya. Datuk Ketua, saya juga ingin menyentuh sedikit dengan pandangan-pandangan yang telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat Rantau semalam. Betul bahawa saya mengikuti ucapan beliau yang menyentuh bahawa selain daripada policy of containment ataupun policy untuk membantu rakyat-rakyat yang terkesan, orang-orang yang terkesan daripada wabak COVID ini, kita juga perlu fokus kepada policy of recovery ataupun pemulihan ekonomi. Saya bersetuju dengan pandangan tersebut bahawa memang betul dalam keadaan wabak COVID sekarang ini, dalam beberapa bulan yang lalu, memang seluruh tenaga dan fokus kerajaan negeri ialah fokus bagaimana untuk kita memerangi wabak COVID-19. Bagaimana kita untuk membantu rakyat yang terkesan. Kita buat banyak dah. Kerajaan negeri, pelbagai inisiatif dilancarkan, memberikan bantuan makanan, bantuan tunai dan sebagainya. Jadi semua itu telah pun dilaksanakan. Dan memang perlu bahawa kita juga perlu memberikan fokus kepada bagaimana kita mengambil peluang ini pada ketika kemerosatan ekonomi sekarang ini, untuk menjana semula pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kita merancang untuk 1-2 tahun yang akan datang apabila wabak COVID ini berakhir, dan harapannya ialah bahawa ada vaksin yang dapat memberikan satu kepastian bahawa wabak ini dapat dikawal mulai tahun depan, maka pertumbuhan ekonomi dapat dijana semula. Dan kita harap ada V-shape recovery lah. Semua pihak, semua kerajaan mengharapkan ada V-shape recovery. Apabila sudah jatuh, kita boleh terus naik, melambung naik balik. Tetapi semua itu tidak akan datang kalau kita tidak ada perancangan yang baik. Maka betul bahawa kita perlu fokus juga
kepada dasar-dasar insentif-insentif bagaimana kita dapat menjana semula lebih banyak pelaburan baik daripada luar negara ataupun domestik. Saya faham bahawa ada banyak inisiatif, ada banyak dasar yang telah pun dilaksanakan oleh pihak kerajaan negeri, termasuk juga agensi-agensi seperti Invest Negeri Sembilan di bawah Yang Berhormat Ampangan. Ada banyak inisiatif untuk menarik pelabur. Tetapi memang kita harap bahawa ia dapat dipackagkan, dasar-dasar ini, insentif-insentif ini dapat diwawakan, dapat dipersembahkan kepada pihak pelabur dengan lebih berkesan lagi. Mungkin ada maklumat-maklumat yang perlu disampaikan bukan saja di kalangan pegawai-pegawai, tetapi di kalangan adun-adun, di kalangan orang ramai, juga bersama-sama mengetahui dan memahami apakah dasar-dasar dan juga insentif-insentif yang telah pun dipersetujui oleh kerajaan negeri. Saya cadangkan supaya pihak terutamanya di bawah portfolio pelaburan bolehlah menggunakan kaedah seperti ini, seperti belanjawan yang kita buat pada minggu lepas, ada buat infografik berkenaan dengan semua inisiatif kerajaan negeri. Ini sesuatu yang sangat baik kerana ini memudahkan pemahaman untuk rakyat. Jadi untuk insentif pelaburan boleh juga buat brosur-brosur seperti ini, infografik seperti ini. Kalau belum buat, saya cadangkan buat dalam pelbagai bentuk bahasa. Bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan sebagainya. Supaya kita wawakan kepada pelabur-pelabur ataupun bakal-bakal pelabur. Dan juga ada website khusus Invest Negeri Sembilan untuk pastikan semua insentif itu difahami oleh bakal pelabur. Kerana pelabur-pelabur ini mereka bukan saja nak tahu ada insentif ini, ada dasar-dasar ini, tetapi juga sangat penting bahawa apabila kita nak menarik pelabur ini umpamanya pelanggan kita, kita nak menarik hati mereka, menambat hati mereka datang berlabur di Negeri Sembilan, juga perlu ada, sangat penting ada personal touch. Bukan saja touch point, tetapi personal touch itu juga sangat penting. Kerana apabila seorang pelabur dia nak berlabur berjuta-juta ringgit untuk satu-satu tempat, dia juga nak tahu bahawa kalau ada masalah teknikal, ada masalah-masalah yang timbul, adakah ia mendapat perhatian daripada pimpinan tertinggi negeri. Jadi adalah sangat penting bahawa personal touch ini sangat penting. Dan saya sarankan supaya Yang Amat Berhormat Si Kamat boleh merancang untuk mengadakan siri-siri perjumpaan dengan Captains of Industry, dengan usahawan, dengan bakal-bakal pelabur yang mempunyai dana yang besar, mempunyai modal yang besar. Kerana apabila menteri besar sendiri berjumpa dengan mereka, ini menambah keyakinan mereka. Kerana ini memberikan satu keselesaan, kepastian kepada mereka bahawa kalau ada masalah akan mendapat perhatian daripada pihak yang tertinggi. Ini sangat penting. Saya mengikut pengalaman saya sendiri sebagai Menteri Pengangkutan, saya tahu bahawa pihak pelabur ini mereka nak tahu bahawa kalau saya ada masalah, boleh tak saya rujuk kepada pimpinan tertinggi? Kalau kat bawah itu tak selesai, boleh tak sampai kepada pihak yang tertinggi? Jadi personal touch ini sangat penting. Dan saya sarankan supaya boleh diadakan siri-siri yang tidak formal seperti majlis minum petang dan sebagainya. Berjumpa dengan mereka satu persatu dan kita boleh target. Kita mulakan dengan pelabur-pelabur, pakar-pakar pelabur ataupun usahawan-usahawan yang sudah pun berjaya, yang berasal dari Negeri Sembilan. Saya yakin bahawa ramai anak Negeri Sembilan, ramai orang Negeri Sembilan yang telah berjaya dalam bidang mereka masing-masing. Boleh mohon mencelah? Ya, boleh. Saya amat setuju dan amat bersetuju dengan pandangan Dun Cenah tu bahawa personal touch yang perlu dibuat itu merupakan sesuatu yang boleh memberikan sesuatu yang amat baik kepada negeri. Semalam saya katakan bahawa Kerajaan Negeri Sembilan semasa bahasa saya dulu, kita punya kos operasi kurang. Bagaimana kita kurangkan kos operasi YB? Sebab kita tak pernah pergi buat trade delegates ataupun rombongan dagang ke luar negara. Tak pernah. Saya tak pernah buat pun. Tetapi kita menerima banyak jumlah pelaburan ke Negeri Sembilan kerana personal touch ini. Hubungan baik dengan kedutaan-kedutaan asing, hubungan baik dengan trade commissioners ataupun pesuruhjaya dagang di foreign mission di Kuala Lumpur itu penting.
jika apa yang seperti disaran oleh Hadirin Cenderamata tadi dapat dibuat sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri seperti pernah saya lakukan, dia merupakan suatu yang amat efektif, kerana mereka amat selesa apabila mereka berjumpa dengan ketua negeri itu sendiri untuk membentangkan dan mencadangkan itu. Satu cadangan yang amat baik, Mas. Terima kasih Yang Amat Rantau. Memang saya tahu bahawa Yang Amat Rantau faham apa yang saya maksudkan, kerana memang ini sesuatu yang sangat penting, kerana sesiapa juga apabila mereka melabur berjuta-juta, lebih-lebih lagi kalau melabur bilion ringgit, maka mereka kena tahu bahawa operasi mereka itu mesti lancar. Kalau ada masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak pengurusan syarikat mereka, mereka boleh panggil, boleh berhubung dengan pihak kepimpinan negeri supaya menyelesaikan masalah itu dengan kadar yang cepat. Itu sesuatu yang saya pernah experience sendiri. Saya pernah didatangi oleh Pesuruhjaya Tinggi United Kingdom semasa saya menjadi Menteri Pengangkutan. Sebuah syarikat daripada UK yang telah pun menyewa sebidang tanah di Kuala Klang dulu. Dia nak renew list tersebut. Bertahun-tahun tak dapat. Sehingga Pesuruhjaya Tinggi sendiri itu datang berjumpa saya, minta bantuan daripada saya untuk mempercepatkan proses itu. Maka saya pun membawalah kertas itu ke kabinet untuk diluluskan dan menyelesaikan isu tersebut. Ini satu contoh bahawa pentingnya bahawa kita perlu ada personal touch itu, dan ini sangat membantu memberikan keyakinan. Kerana kalau pelabur-pelabur asing, kalau mereka nak memasuki sesuatu tempat, sesuatu negara, sudah tentunya mereka akan merujuk kepada duta mereka. Bagaimana dasar negara itu, bagaimana dasar negeri itu, adakah kerajaan tersebut responsif dan sebagainya. Jadi itu sangat penting yang saya harap ini dapat diusahakan, dan sudah tentunya semua pihak boleh memberikan sokongan, bermula dengan usahawan-usahawan yang berasal dari Negeri Sembilan. Umpamanya Datuk Ketua sekarang ini, antara kaunter dalam bursa KL yang paling laris sekarang inilah, yang paling popular, syarikat sarung tangan Top Glove. Pengasas Top Glove itu anak Negeri Sembilan, orang Jelebu, kampungnya di Titi, Tan Sri Lim Bei Chai. Dia antara orang yang paling kaya sekarang. Sebab wabak COVID sekarang ini, walaupun ramai yang susah, tetapi juga ada golongan yang mendapat durian runtuh. Sebab wabak COVID ini melonjakkan permintaan terhadap produknya, sarung tangan. Jadi, sudah tentunya usahawan-usahawan yang mempunyai dana dan modal yang besar sekarang ini, mereka nak mencari tempat, nak melabur. Nak membuka lebih banyak kilang ataupun nak menambah value added kepada produk mereka. Menghasilkan produk-produk yang mungkin lebih berkualiti, lebih berteknologi tinggi dan sebagainya. Jadi ini antara contoh yang kita boleh buat. Kita pastikan, saya yakin di kalangan usahawan Melayu pun ramai yang berjaya daripada anak-anak Negeri Sembilan. Jadi kita identify individu-individu yang mempunyai keupayaan dana dan modal yang tinggi ini, satu persatu mungkin kita boleh identify, sama-sama kita approach mereka, berbincang dengan mereka, memberitahu insentif negeri kita, dan menarik mereka supaya melabur di Negeri Sembilan. Saya yakin apabila seseorang yang berjaya itu, dia nak memberikan jasa kepada hometown mereka sendiri, kepada negeri mereka sendiri. Jadi ini sesuatu yang saya rasa kita boleh buat bersama-sama. Kita mesti terbuka dalam perkara ini, bahawa semua pihak boleh membantu. Yang merantau sendiri yang pernah menjadi Menteri Besar pun ada banyak network, juga boleh membantu membawa pelabur-pelabur ini. Saya menawarkan khidmat saya secara percuma. Walaupun saya tak lama dalam kerajaan, tetapi selama 22 bulan saya menjadi Menteri Pengangkutan, saya juga berjumpa dengan ramai Captains of Industry, ramai duta-duta asing yang saya kenal secara peribadi. Maka kita boleh bantu sama-sama, membuka pintu untuk berbincang dengan mereka, dan sama-sama kita menarik lebih banyak pelaburan. Dan sekarang inilah tempoh masa yang paling baik untuk kita berhubung dengan mereka. Kerana seperti yang dikatakan sekarang ini, wabak COVID, tidak ada sesiapa boleh keluar negara. Tak payah buat misi luar negara. Kita buat misi di Kuala Lumpur saja. Jadi, semua duta asing pun tak boleh balik ke negara mereka masing-masing. Mereka semua duduk di Kuala Lumpur. Semua CEO, Captains of Industry, mereka tak boleh buat lawatan luar negara. Semua berada di Kuala Lumpur. Jadi sekarang ini adalah masa yang paling baik untuk kita berhubung dengan mereka, kita touch base dengan mereka,
dan supaya kita menerangkan hala tuju Negeri Sembilan, dasar yang ada pada kita, insentif yang ada pada kita, dan kita harap ini dapat membantu untuk menambah pelaburan di Negeri Sembilan. Dan saya harap pandangan-pandangan ini dapat diterima baik oleh pihak kerajaan negeri, dan sama-sama kita membantu supaya Negeri Sembilan menjadi salah satu negeri yang paling digemari oleh pelabur. Kerana kita mempunyai pelbagai faktor yang cukup positif, yang cukup memberikan kelebihan kepada kita. Dari segi kedudukan geografinya, kita negeri yang paling dekat dengan Lembah Kelang, yang paling dekat dengan Kuala Lumpur, paling dekat dengan KLIA. Kita mempunyai jaringan rebus raya yang baik, menghubungkan ke seluruh negara. Jadi ini kelebihan-kelebihan yang ada. Dan ditambah bahawa kemudahan-kemudahan infrastruktur yang sedia ada itu kita cuba gunakan dengan sebaik mungkin. Seperti yang saya sarankan dulu, semasa saya menjadi Menteri Pengangkutan, salah satu cadangan yang kita nak laksanakan ialah membawa ECRL melalui Negeri Sembilan. Dan apabila ECRL itu melalui Negeri Sembilan, salah satu tempat yang akan mendapat tempias yang banyak ialah di kawasan daerah nilai. Kerana di daerah nilai, di kawasan nilai itu sudah pun ada kawasan-kawasan perindustrian. Kalau kita boleh menjadikan nilai itu sebagai pusat logistik kebangsaan yang memberikan perkhidmatan logistik ataupun National Logistics Center, ia akan memberikan banyak peluang pekerjaan dan dapat menarik banyak syarikat untuk membuka warehouse mereka ataupun kilang mereka di kawasan-kawasan sekitarnya. Jadi itu memang saya yakin bahawa pelbagai perancangan sedang dilaksanakan oleh kerajaan negeri, terutamanya di kawasan MVV. Ada konsep yang baru, ada pendekatan yang baru untuk kita menghidupkan ataupun terus memajukan kawasan MVV tersebut. Dan saya yakin bahawa dengan usaha bersama dan semua pihak dapat bersama-sama berganding bahu untuk membantu. Jadi Datuk Ketua, sekali lagi saya ingin menyatakan sokongan penuh saya terhadap apa yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Sri Kamat. Saya berharap beberapa pandangan tersebut dapat diambil baik oleh pihak kerajaan negeri. Di mana yang belum elok kita tambah baik supaya kita pastikan yang paling penting pelaksanaan tersebut. Dan yang penting juga supaya rakyat kena tahu inisiatif-inisiatif ini, supaya semua inisiatif ini dapat dimanfaatkan, dapat diketahui, dipohon oleh rakyat, dan sebagai wakil rakyat kita juga ada peranan untuk mewawarkan semua inisiatif ini. Saya cadangkan supaya mungkin pihak pegawai kewangan ataupun pihak SUK selepas belanjawan ini, mungkin awal tahun depan, adakan sesi taklimat kepada semua adun, termasuk daripada pembangkang. Jangan kita pinggirkan, jangan kita lupakan pembangkang, sebab mereka juga ada peranan, ada tanggungjawab untuk mewawarkan inisiatif ini. Kalau katakan ada bantuan untuk peralatan ortopedik, ada bantuan untuk tambah anak bas sekolah, semua adun boleh pohon melalui pusat khidmat mereka masing-masing. Jadi kita bantu rakyat supaya yang penting semua inisiatif ini dimanfaatkan dan dipohon dengan bersungguh-sungguh oleh rakyat Negeri Sembilan. Saya lihat antara program yang paling berjaya ataupun program yang paling banyak dipohon ialah TUNS, iaitu Tabung Usahawan Negeri Sembilan. Kita peruntukan hanya kalau tak silap 6 juta untuk tahun 2020. Kalau RM3,000 seorang, dia hanya mampu untuk menampung 2,000 orang. Tetapi pemohon ada 8,000 orang. Kalau dalam istilah pasaran saham ini oversubscribe lah. Lebih ramai orang nak memohon daripada apa yang ada. Jadi ini menunjukkan bahawa program tersebut ada impak yang positif, ada kesan yang positif. Jadi program-program seperti ini kita teruskan. Dan saya yakin berbagai inisiatif di bawah pelbagai portfolio di kalangan ahli-ahli ESCO, semuanya mempunyai impak yang baik kepada rakyat. Dan yang paling penting, sebagai ahli ESCO, bukan sahaja kita merangka dasar, juga penting bagaimana kita menjual dasar itu. How do we sell the product? How do we sell that policy? Inisiatif itu diwawakan dengan cara yang lebih agresif, dengan cara yang lebih kreatif. Itu sebabnya bahawa communication skills itu sangat penting. Bahawa kita kena communicate dengan rakyat dengan berkesan supaya rakyat faham dan memanfaatkan segala perancangan dan inisiatif yang kita luluskan dalam Dewan Yang Mulia ini. Datuk Yang di-Pertua, boleh saya celah sikit?
tentang perkara yang sama. Ya, sila. Yang berhormat Datuk, saya memang sokong apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Cenah dan dalam dua perkara lah. Yang pertama ini tentang bantuan bas ini. Memang kita janganlah terlalu terikat pada IKC saja, kerana bukan semua yang miskin Tegar ni telah daftar bawah IKC. Mungkin ada yang tak tahu pun mereka sepatutnya daftar. Jadi saya memang mengalu-alukanlah pandangan Yang Berhormat Cenah tu. Pada masa yang sama, saya juga ingin sentuh tentang ada khairat kematian yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Si Kamat. Dan di situ juga ada dicatatkan bahawa data itu adalah berdasarkan kepada IKC. Jadi saya berharap perkara itu juga dilihat secara case by case lah. Jika memang ada yang betul-betul miskin Tegar dan dia meninggal, dia mengalami masalah dalam kos pengkebumian, saya berharap Yang Berhormat Si Kamat juga mengambil kira perkara ini yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Cenah tadi. Sekian. Ya, terima kasih. Saya memasukkan ucapan Yang Berhormat Jalan Padang itu dalam sebagian ucapan saya lah, sebagai celahan, dan saya bersetuju dengan pandangan beliau. Memang ada perkara-perkara yang kita kena selepas dilaksanakan, kita kena lihat balik mekanisme pelaksanaannya. Umpamanya dari segi tabung untuk bantuan anak sekolah itu memang perlu ada review bagaimana kita menambah baik tersebut. Jadi dengan kata-kata itu, Datuk Ketua, sekali lagi saya mohon menyokong Rang Undang-Undang Pembekalan 2021 dan semoga segala perancangan dan inisiatif ini memberikan manfaat kepada rakyat Negeri Sembilan dan bersama-sama kita mengharungi wabak COVID-19 ini, dan tahun depan kita berharap negeri kita akan bertambah kuat dan bertambah semangat untuk mencapai kejayaan yang lebih besar pada masa hadapan. Terima kasih.